Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rancangan Khazanah. Sekali lagi kita dalam rancangan ini, dan insya-Allah pada minggu ini kita akan menyambung perbincangan kita terhadap kitab Kecelaan Ghurur karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab ini salah satu daripada kitab-kitab yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin. Dan pada minggu yang lepas kita sudah membicarakan tentang para ilmuwan ataupun para alim ulama yang tinggi ilmunya akan tetapi tidak mengamalkannya. Betapa mereka itu adalah golongan yang dicela oleh agama. Golongan yang dibandingkan oleh Al-Quran seumpama anjing, seumpama kaldai, bandingan-bandingan yang buruk dan amaran-amaran tentang azab yang pedih di akhirat nanti. Kerana mereka menuntut ilmu yang tujuannya untuk diamalkan, ataupun ilmu yang dinamakan ilmu muamalah, ilmu-ilmu yang tujuan asalnya dituntut adalah untuk diamalkan. Tiba-tiba ilmu itu tidak diamalkan, maka jadilah ilmu itu ilmu yang sia-sia. Dan akibatnya boleh dipersoalkan pula apa tujuan sebenarnya ilmu itu dituntut kalau tidak mahu diamalkan. Pada minggu ini kita akan sambung perbincangan kita tentang ilmu mukasyafah pula. Saya sudah sebutkan dalam perbincangan yang lepas, Imam Ghazali membahagikan ilmu kepada dua, iaitu ilmu muamalah dan yang kedua adalah ilmu mukasyafah. Jadi ada orang yang mendakwa memiliki ilmu mukasyafah, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Seperti ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu tentang nama-namanya, itu dakwaan dia. Tetapi kita dapati pada masa yang sama, dia mengabaikan amal. Dia mengabaikan segala bentuk amal ibadat. Dia mensia-siakan segala perintah Allah terhadapnya. Dia juga tidak mematuhi batasan-batasan agama. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, ghururnya itu lebih berat daripada golongan yang pertama tadi. Golongan alim dalam ilmu muamalat. Golongan yang alim dalam ilmu tentang hukum hakam, tetapi tidak mengamalkannya. Itu pun sudah dikira sebagai golongan yang ghurur, golongan yang terpedaya. Jika dibandingkan dengan golongan itu, golongan yang sedang kita bincangkan ini lebih berat keadaannya. Kerana mereka mendakwa mengenali Allah. Kerana mereka mendakwa memiliki ilmu yang lebih tinggi, yang dinamakan ilmu mukasyafah, yang dinamakan juga ilmu ladunni, yang dinamakan juga ilmu ma'rifah. Akan tetapi mereka mengabaikan perintah Allah. Mereka mencuaikan larangannya. Maka orang yang sebegini adalah orang yang lebih berat ghururnya. Lebih berat tipu daya yang menimpanya. Bandingannya adalah seumpama seorang yang berhasrat untuk berkhidmat kepada raja. Jadi orang ini dia mengenali raja, dia mengetahui perangainya,
dia tahu sifatnya, dia tahu warna kulit dan bentuknya, dia tahu tinggi rendahnya raja ini, dia tahu kebiasaan raja ini, dan dia tahu majlis bagaimana yang dia sukai dan yang dia tidak sukai. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang raja ini suka. Dia tidak tahu apa yang raja ini benci. Dia tidak tahu apa yang raja ini marah. Dia tidak tahu apa yang dia tidak suka. Ataupun dia tahu semua itu. Dia tahu suruhan. Dia tahu larangan. Dia tahu kebencian raja. Dia tahu kesukaan raja. Akan tetapi apabila dia datang bertemu dengan raja itu, dia melakukan perkara yang dimarah dan tidak meninggalkan perkara yang dibenci. Dan dia tidak melakukan apa yang disukai oleh raja ini. Sama ada dalam bentuk pakaian, sama ada dalam bentuk pertuturan, ataupun dalam bentuk tingkah lakunya. Maknanya kita nak jumpa raja ni, kita kena ada protokol. Kita kena ada adab dan juga tertib yang mesti kita patuhi dalam istana. Kalau kita buat sesuka hati kita sahaja, sedangkan kita berada dalam istana raja, pastilah kita akan mengundang kemurkaan raja. Jadi kita ambil contoh orang tadilah yang kita sebutkan tadi. Dia mengakui mengenal raja itu. Dia mengaku dia kenal. Akan tetapi apabila dia datang berjumpa dengan raja, dia tidak buat apa yang raja suka. Dan dia tidak tinggalkan apa yang raja larang. Jadi apabila dia datang kepada raja dengan hasrat mendekatkan diri kepadanya dan mendapat perhatiannya, sedangkan dia telah melakukan segala perkara yang dibenci oleh raja dan tidak pula memiliki apa yang disukainya, dan dia bergantung semata-mata kepada pengetahuannya tentang raja. Dia tahu nasab keturunan raja, dia tahu nama raja apa, dia tahu tempat asalnya, dia tahu rupa bentuk dan kebiasaannya. Jadi kalau semata-mata bergantung kepada pengetahuannya tentang diri raja, akan tetapi pada masa yang sama dia tidak mengamalkan apa yang disukai oleh raja dan tidak pula meninggalkan apa yang dibenci oleh raja. Jadi orang yang sebegini amatlah terpedaya. Amat besar ghurur yang menimpanya. Kalau dia sangka raja akan kasih dan sayang kepadanya hanya semata-mata kerana dia kenal raja itu. Kalaulah dia meninggalkan segala apa yang dia ketahui dan sibuk mengenalinya sahaja dan mengenali apa yang dibenci dan disukainya, nescaya yang demikian itu lebih mendekatkannya dengan cita-cita yang dihasratkan, iaitu mendekatinya dan mendapat perhatiannya, yakni perhatian raja itu. Lebih baiklah dia berusaha beramal, yakni melakukan perkara yang disukai dan menjauhkan daripada perkara yang dibenci oleh raja, kalau sekiranya hasratnya adalah untuk mendekatkan diri kepada raja. Jadi bandingan ini, bandingan dengan raja itu kita buat terhadap seseorang yang pada hakikatnya kekurangannya terbesar adalah pada takwa dan kecenderungannya masih lagi mengikut adalah mereka yang membuat dakwaan-dakwaan untuk menipu orang ramai. Mendakwa memiliki ilmu makrifat, mendakwa dekat dan kenal kepada Allah. Akan tetapi pada hakikatnya
mereka tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Bahkan masih lagi termasuk dalam golongan orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Jadi pada hakikatnya belum lagi terbuka kepadanya pengenalan terhadap Allah. Akan tetapi apa yang didakwa kenal itu hanyalah nama-nama sahaja tanpa makna. Yang dia tahu itu hanyalah nama-nama sahaja tanpa makna. Jadi kalau sekiranya benar-benar dia mengenal Allah, nescaya dia takut dan gerun kepadanya. Kalau betul-betul dia kenal kepada Allah seperti yang dia dakwa, nescaya dia takut dan gerun kepadanya. Akan tetapi kalau kita lihat kepada perbuatannya tadi, nampak jelas bahawasanya orang yang berkenaan langsung tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut, bagaimana dia boleh mengabaikan perintah? Bagaimana dia boleh mensia-siakan larangan Allah? Seumpama perbandingan seorang yang takut kepada singa, seorang yang kenal singa, seorang yang berakal, yang mendakwa dia kenal singa. Kalau dia kenal kepada singa dengan sebenar-benarnya, pastilah dia akan takut dan gerun kepadanya. Takut dan gerun kepada singa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada Nabi Daud AS. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Takutilah aku sebagaimana engkau takuti singa yang ganas. Singa yang ganas itu sesiapa yang berakal tahu, kenal. Bila dia kenal keganasan singa, maka dia akan takut kepada singa. Dia tak akan dekat dengan singa. Dia tak akan sama sekali mendedahkan dirinya kepada singa. Kenapa? Kerana dia kenal tabiat dan perangai singa itu sebenar-benarnya. Jadi kalau sekiranya seseorang itu tidak menjaga dirinya, tidak memelihara dirinya daripada seekor singa yang ganas, tidak menjauhkan dirinya daripada seekor singa yang ganas, maka itu petanda sama ada dia tidak kenal singa itu apa, ataupun semata-mata dia seorang yang tidak berakal. Jadi itu firman Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, takutilah aku sebagaimana engkau takuti singa yang ganas. Barang siapa yang mengenali singa hanya pada warna, kata Imam Ghazali rahimahullah. Barang siapa yang kenal singa hanya pada warna, bentuk dan namanya, dia tidak akan takut padanya, seolah-olah dia tidak kenal singa. Jadi kalau sekiranya seorang itu mendakwa dia kenal singa, akan tetapi apa yang dia dakwa kenal itu hanyalah pada warnanya sahaja, atau pada bentuk dan namanya sahaja, dia kenal nama itu, tapi dia tak pernah tengok singa, dia tidak pernah tahu lebih pada itu, maka seolah-olahnya pada hakikatnya dia tidak kenal singa. Begitu juga kita kembali kepada perbincangan kita yang asal tentang kenal Allah. Mereka yang mendakwa memiliki ilmu mukasyafah ini adalah mereka yang mendakwa kenal Allah lebih daripada orang lain. Dia kenal Allah dengan suatu pengenalan yang istimewa, suatu pengenalan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Tapi kalau sekiranya yang dia dakwa kenal pada Allah itu, seumpama dia kenal singa tadi, rupa sahaja, kenal warnanya sahaja, maka itu adalah suatu pengenalan yang tidak membawa kepada takut. Barang siapa yang kenal Allah, dia kenal dari sifat-sifatnya, bahawa dia mungkin sahaja membinasakan seluruh alam tanpa peduli.
Dan dia tahu bahawa perbuatannya itu tertakluk kepada kudrat semata-mata. Maka sekiranya dia, yakni Allah, membinasakan ribuan lagi seumpamanya dan mengekalkan azab ke atas mereka selama-lamanya, yang demikian itu tidak meninggalkan sebarang kesan terhadapnya. Tidak datang kepadanya rasa kasihan dan tidak timbul baginya soal kesabaran. Itu kalau kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita perhatikan kepada sifat Allah Ta'ala, sifat kudratnya, sifat iradatnya, maka kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala kalau dia nak membinasakan seluruh manusia, maka tiada apa-apa yang menghalangnya. Seperti mana yang kita lihat dalam peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu. Dalam peristiwa itu, seperti yang kita semua maklum, beratus-ratus ribu nyawa telah terkorban. Termasuklah nyawa kanak-kanak, orang tua, orang sakit, orang yang miskin, tak kira siapa, semuanya itu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tidak menjadi soal baginya. Bahkan kalau dia nak musnahkan lebih daripada itu, kalau dia nak musnah seluruh alam ini sekalipun, tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya. Tidak menjadi halangan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pada sesiapa yang kenal Allah sebenar-benarnya, kenal segala sifat-sifatnya itu dengan sebenar-benarnya. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar menaruh bimbang dan takut bagi melanggar segala perintah Allah, bagi melanggar segala larangan Allah, dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Yang ini adalah merupakan ulama yang sebenar. Bukan ulama-ulama yang mendakwa sahaja. Seperti yang kita sebut, ulama-ulama yang pertama tadi. Yang pertama yang mengetahui tentang hukum hakamnya. Yang mengetahui hukum hakamnya, dia tak kenal Tuhan punya hukum. Dia hanya tahu halal dan haramnya. Maka oleh kerana dia tidak kenal kepada Tuhan punya hukum, maka dia tidak merasa takut kepadanya. Dan dia tidak merasa perlu mematuhi perintahnya. Dan dia tidak merasa bimbang untuk melakukan larangannya. Kenapa? Kerana dia hanya mengetahui hukum hakamnya saja. Dia hanya mengetahui hukum hakamnya. Dia tidak kenal siapa dia, Tuhan punya hukum ni, yakni Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua ini pula mendakwa tahu juga. Mendakwa dia ulama juga. Dia mendakwa dia ni ahli ma'rifat. Dia mendakwa dia ni memiliki ilmu mukasyafah. Dia mendakwa dia ni kenal Allah. Maka kita buat perbandingan seumpama seorang yang kenal raja. Dia mendakwa dia kenal raja. Tetapi apabila dia hadir ke istana raja, dialah seorang yang tidak mematuhi titah perintah raja. Tidak menjauhi larangan raja. Tidak menghormati majlis raja. Ini bandingan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau dia sangka dengan perangainya yang sedemikian itu, raja akan kasih kepadanya, maka pastilah orang itu seorang yang terpedaya. Itu bandingan kita. Bandingan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Maka begitulah juga seorang yang mendakwa kenal Allah. Kalau raja demikian, maka bagaimana dengan Allah? Dia adalah raja kepada segala raja. Bagaimana mungkin kita mendakwa kita kenal Allah, akan tetapi kita tidak takut kepada amarannya. Kita tidak bimbang terhadap nerakanya. Maka kita pun mengambil mudah terhadap suruhan dan juga larangannya. Maka itu sebenarnya pada hakikatnya petanda seorang itu tidak kenal Allah. Kerana yang kenal Allah takut kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawa sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang kenal Allah, yang mana mereka ini adalah ulama, yang mana mereka ini kenal sungguh kepada Allah, maka sifat mereka yang tidak boleh dipisahkan daripada mereka adalah sifat takut, khasyah. Dengan sebab dia kenal, maka dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana takut kepada singa. Dan perumpamaan singa itu kita ambil kerana Allah Ta'ala beri amaran kepada Nabi Daud sedemikian. Takutlah kepada aku sebagaimana engkau takut kepada singa. Dan pembuka kata kepada kitab Zabur. Ini adalah merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Pembuka kata kepada kitab Zabur adalah kepala hikmah adalah takut kepada Allah. Itu kepala kepada hikmah. Jadi petanda kalau seorang itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hikmah. Petanda seorang itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebijaksanaan. Maka dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi bila seorang itu takut kepada Allah, kita faham sendirilah. Takut kepada Allah itu maknanya takkan sekali-kali dia mensia-siakan perintah Allah. Takkan sekali-kali dia mengabaikan suruhan dan larangan Allah. Itu tandanya yang tidak boleh dielakkan lagi. Tanda. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, memadailah takut kepada Allah itu sebagai tanda ilmu. Dan memadailah dengan ghurur itu sebagai tanda kejahilan. Jadi kata-kata Ibnu Mas'ud ini adalah merupakan suatu kesimpulan yang baiklah untuk perbincangan kita pada kali ini. Kalau sekiranya seseorang itu mendakwa dia berilmu, maka kita nak tahu tandanya. Kerana ilmu itu tidak boleh dilihat. Bagaimana kita nak melihat ilmu? Kita hanya boleh melihat tanda-tanda ilmu. Dan tanda-tanda ilmu itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu apa? Takut kepada hukumannya di akhirat kelak. Takut kepada nerakanya. Bila takut kepada nerakanya, takut kepada hukumannya, maka adakah kemungkinan seseorang itu akan mencuaikan perintah Allah? Adakah mungkin seorang itu akan mensia-siakan suruhan Allah dan mengambil mudah terhadap larangannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang itu akan berbuat demikian. Itu tanda, itu adalah alamat bahawasanya seseorang itu memiliki hikmah, memiliki ilmu, memiliki kebijaksanaan. Begitu juga dengan kejahilan.
kejahilan juga ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya adalah ghurur. Tandanya adalah ghurur. Tandanya adalah tipu daya. Bagaimana? Dia menyangka dia dikasihi Allah. Dia menyangka dia rapat dengan Allah. Dia menyangka dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan sebab ilmunya tadi. Seolah-olah dengan ilmunya itu sudah memadai. Dan dia tidak perlu untuk beramal. Dia tidak perlu untuk mematuhi hukum hakam. Perintah Allah. Dan dia tidak perlu untuk meninggalkan segala larangan. Kalau dia menyangka dengan ilmunya itu sudah memadai, dengan ilmunya itu dia sudah dekat dengan Allah, tanpa perlu kepada amal, maka sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang sudah ditimpa oleh penyakit ghurur. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan menyebut puak-puak yang lain pula di kalangan ahli ilmu. Jadi kita telah sebut dua puak, dua golongan dari kalangan ahli ilmu. Ini semua orang yang alim, ini semua para ilmuwan semua ni. Tetapi yang alim, yang ilmuwan, yang cendekiawan ini pun tidak terlepas daripada jerat ghurur ini. Yang tu oleh sebab itu amatlah penting. Amatlah penting untuk kita memahami baik-baik. Bagaimana ghurur ini boleh menjerat manusia, berbagai-bagai golongan manusia, termasuklah golongan manusia daripada kalangan orang-orang yang berilmu. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.